baru-baru ini hangat isu hudud diperkatakan. Saya juga difahamkan bahawa private bill ataupun undang persendirian hendak dibentangkan di parlimen, dijadualkan hendak dibentangkan di parlimen. Jadi sebelum kita pergi jauh lebih dalam mengenai apakah itu perundingan hudud, saya rasa elok kiranya kita dapat sedikit pemahaman. Kerana saya rasa ramai yang pada ketika ini tidak faham apakah itu perundingan hudud, tidak juga faham apa itu qisas dan juga tidak faham apa itu ta'zir. Tapi menolak secara mentah-mentah. Jadi atas kesempatan itu, kita boleh minta mungkin Datuk Zainul untuk menerangkan perundangan hudud, qisas dan ta'zir di segi syarak dan juga beban pembuktiannya yang saya kira berbeza dengan beban pembuktian di mahkamah sivil. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada YB Fasha. Don belia kena panggil YB lah. Rakan-rakan panelis saya, Dr. Syam Rahayu dan juga Tuan Haji Hanif, Dr. Khairul Anwar. Saya tak ada list protokol, saya mohon maaf saya tak dapat nak sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mulanya saya panjatkan kesyukuran saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa, mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi USIM, bersama-sama untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga ilmu untuk kita manfaatkan bersama. Ya, memang agak challenging lah juga saya nak datang ke sini. Banyak perkara-perkara yang saya terpaksa tinggalkan. Macam Fasha kata tadi, sepatutnya saya ada di luar negara dan sebagainya, kerana beberapa kes yang saya perlu hadiri. Tapi Alhamdulillah Allah telah menetapkan pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita sama-sama berbincang. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan-pandangan, cadangan-cadangan pun kita boleh juga bincang bersama. Sebelum saya bercakap tentang hudud ini, saya nak tahu daripada kalangan hadirin dan hadirat semua ni, berapa ramai yang dah belajar tentang undang-undang jenayah syariah? Tolong angkat tangan. Tak ada. Okey, on the way. Okey, saya belajar di UIA juga. Saya senior, super senior Fasha, junior pada Dr. Syam Rahayu. 1 tahun saya belajar undang-undang jenayah syariah. Fasha bagi saya 15 minit untuk terangkan undang-undang hudud, qisas dan ta'zir. It's very unfair to me untuk menerangkan dalam masa 15 minit. Tapi saya cuba secara asasnya, secara superficial untuk menerangkan apakah yang dikatakan hudud ini. Sebelum daripada saya jelaskan hudud ini, saya rasa lebih baik kita ada beberapa mukadimah ataupun saya lontarkan pengenalan tentang undang-undang Islam itu sendiri. Saya takkan kata tentang sumber hukum. Saya rasa semua dah tahu Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tetapi undang-undang Islam ini pada dasarnya dibahagikan kepada dua kategori. Dalil-dalil di dalam undang-undang Islam ini kepada dua kategori. Yang pertama kita sebut qat'iyatud dalalah, dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang definitif, yang jelas, yang tak boleh ditafsirkan selain daripada apa yang ada. Sebagai contoh, kalau dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan pembahagian harta pusaka, isteri dapat 1/8, kalau tidak ada, kalau ada anak, kalau tak ada anak dapat 1/4. Itu adalah contoh dalil yang jelas, yang qat'i. Tetapi ada juga kategori yang lain dipanggil zanniyatud dalalah, dalil-dalil yang bersifat zanni, yang spekulatif. Untuk dalil-dalil sebegini dibenarkan ahli-ahli ataupun mujtahid untuk tafsirkan mengikut kemahiran ataupun mengikut ilmu yang ada di kalangan mereka. Jadi itulah terdapat beberapa tafsiran-tafsiran seperti dalam mazhab-mazhab yang berbeza pandangan dan sebagainya. Ini adalah norma, ini adalah lazim yang tidak merupakan satu kesalahan dalam undang-undang Islam itu sendiri. Bermakna ada perbezaan pandangan itu dibenarkan dalam perkara-perkara furuk.
dalam perkara-perkara asas sepatutnya tidak ada perbezaan pandangan. Kita mesti jelas. Sebab ramai yang bertanya pada saya, kenapa mazhab ini lain, mazhab itu lain dan sebagainya, kenapa pandangannya lain, kenapa kita mazhab Syafi'i nak mengiktiraf pandangan mazhab yang lain dan sebagainya. Itu satu perkara. Hatta di dalam undang-undang kita pun, undang-undang syariah kita pun, ada juga yang mengimport ataupun mengambil kira nas-nas ataupun dalil-dalil yang bukan daripada mazhab Syafi'i itu sendiri. Walaupun pegangan umat Islam di Malaysia rata-ratanya berdasarkan kepada pandangan daripada mazhab Syafi'i, tetapi tidak semua yang diwujudkan di dalam undang-undang itu daripada mazhab Syafi'i. Saya ambil contoh, undang-undang keluarga Islam kita, kalau mengikut mazhab Syafi'i, untuk seorang wanita ataupun memohon, lelaki ataupun wanita memohon untuk fasah, ada 3 keadaan sahaja mengikut mazhab Syafi'i boleh dipohon untuk pembubaran perkahwinan. Tetapi dalam Seksyen 53 Undang-Undang Keluarga Islam, ada 17 alasan-alasan yang diberikan di dalam seksyen tersebut. Dari mana dia ambil 17 alasan ini? Mazhab Syafi'i yang kata ada 3 saja. Daripada mazhab-mazhab lain, mazhab-mazhab lain dan juga ada yang alasan-alasan yang alasan semasa yang dijadikan undang-undang, yang mana umat Islam tertakluk kepada undang-undang itu. Ini juga dibenarkan di dalam Islam kerana ada pandangan yang mengatakan izal hakamal hakim rufi'al khilaf. Apabila hakim ataupun apabila pemerintah membuat suatu ketetapan, maka sudah tidak ada lagi khilaf, tidak ada lagi perbezaan pandangan. Walaupun ia bukan daripada mazhab Syafi'i, walaupun ia daripada mazhab Hambali dan sebagainya, walaupun ia adalah fiqh contemporary, tetapi apabila pemerintah telah membuat satu ketetapan, rakyat perlu mengambil ketetapan tersebut sebagai binding kepada rakyat. Ini satu perkara yang kita perlu tahu. Dah berapa masa dah ni? Belum hudud lagi ni. Okey. Dalam undang-undang jenayah syariah, kita ada 3 kategori yang besar. Yang pertama hudud, qisas dan takzir. Hudud adalah sebahagian daripada undang-undang jenayah syariah. Tapi dalam konteks yang lebih besar, sebenarnya dalam ayat Al-Quran mengatakan tilka hududullah itu, hudud tersebut bermakna sempadan-sempadan, batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita, kita jangan langgarnya. Jadi ia sebenarnya dalam ayat tersebut surah Al-Baqarah, hudud yang disebut itu bukan semata-mata undang-undang jenayah. Ia lebih besar. Apa-apa larangan Allah, kita jangan langgar. Tapi dalam konteks undang-undang jenayah, untuk lebih mudah dikategorikan hudud ini sebagai beberapa perkara, beberapa perbuatan yang telah ditetapkan di dalam sumber hukum yang utama supaya tidak dilanggar oleh umat Islam. Ada beberapa perkara, ada 6, sebahagian kata 6, sebahagian kata 7 dan sebagainya. Ini kesalahan-kesalahan hudud. Kesalahan-kesalahan qisas pula, kalau nak pergi satu persatu panjang, kesalahan qisas pula ialah seperti timbal balik, balasan. Kalau orang tu bunuh seseorang, ahli keluarga pun berhak untuk membuat perkara yang sama kepada orang pelaku kesalahan tersebut. Ini secara umum. Kalau pukul, balas pukul, tit for a tat, kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya. Yang ketiga adalah kategori takzir. Takzir ini ialah apa-apa kesalahan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu kesalahan, jangan langgar. Undang-undang lalu lintas itu adalah kalau kita langgar, kita melakukan kesalahan takzir. Kanun keseksaan yang ada tersebut adalah satu kesalahan di bawah takzir. Beza takzir dan hudud ini oleh kerana hukumannya adalah hukuman yang tinggi, maka pembuktiannya adalah pembuktian yang tinggi juga.
Ya. Kalau dalam sistem kita di dalam mahkamah sivil ini, pembuktian yang perlu dilakukan dikemukakan kepada mahkamah untuk mensabitkan seseorang itu salah ataupun tidak ialah beyond reasonable doubt, melampaui keraguan yang munasabah. Kalau pendakwa boleh buktikan melampaui keraguan yang munasabah, maka orang yang dituduh itu boleh disabitkan satu kesalahan di mahkamah sivil. Tetapi dalam undang-undang hudud, dalam kesalahan-kesalahan hudud, pembuktiannya lebih tinggi lagi, beyond any shadow of doubt. Tak ada apa-apa yang boleh meragukan pun, walaupun sedikit, walaupun keraguan tersebut tidak munasabah. Maknanya almost 100%. Di samping itu juga ada beberapa syarat-syarat untuk kita sabitkan hudud. Kalau curi, curi adalah sebahagian daripada hudud. Kalau saya letak 1 juta ringgit, kalau saya ada lah di hadapan saya, kemudian saya pergi toilet, hilang duit saya 1 juta tersebut, orang yang mencuri tersebut tak boleh ditangkap, tak boleh disabit hudud. Kenapa? Saya tak ambil usaha untuk menyimpan wang tersebut daripada dicuri. Saya yang salah sebab saya tak simpan perkara wang tersebut, walaupun 1 juta, ada kadar dan sebagainya. Itu untuk mencuri. Kalau berzina pula kena 4 orang saksi dan sebagainya. Saya tak perlu detail lah kepada itu. Dan saksi tersebut adalah saksi yang betul-betul melihat pelakuan zina dan sebagainya itu. Jadi macam mana kita nak dapat 4 orang saksi melihat pelakuan zina, sedangkan orang yang menjadi saksi melalui syahadah tersebut perlu merupakan seorang yang adil, yang tidak lazim melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Kalau orang tu melihat, seorang yang adil itu melihat seorang berzina, dia tidak mencegah perbuatan zina tersebut, adakah dia berpegang kepada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi? Siapa yang melihat kepada satu kemungkaran itu, dia mesti mencegah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu untuk mencegah dengan tangan, dia mencegah dengan lisannya, dengan lidahnya. Kalau dia tak mencegah dengan, tak boleh mencegah dengan lisannya, lidahnya, dia mestilah mencegah dengan hatinya. Dia berkata itu tak betul. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Orang yang selemah-lemah iman, tak, pada saya tak boleh bagi syahadah. Jadi tak boleh nak sabit juga. Jadi kita lihat di situ, untuk pembuktian hudud ini adalah terlalu tinggi, dan di zaman Rasulullah, zaman sahabat, kebanyakannya orang yang disabitkan hudud ini adalah berdasarkan kepada ikrar dia sendiri, pengakuan dia sendiri. Kalau melalui perbicaraan, saya rasa memang susah nak dibuktikan. Tapi timbul persoalan, kalau terlalu tinggi pembuktiannya, hampir 100%, jadi senanglah bebaskan orang pesalah dan sebagainya. Akan berpusu-pusulah orang yang suka berzina ke negeri Kelantan. Ada orang cakap macam tu, saya tak nak bagi tahulah siapa dia. Dia kata kalau hudud dilaksanakan sebab pembuktiannya terlalu tinggi, maka akan berpusu-pusulah orang yang berzina ni, yang perogol dan sebagainya, akan pergi ke negeri Kelantan. Dia kata macam tu. Tapi tak betul sebenarnya. Sebab dalam kaedah yang begitu ketara, begitu jelas, kalau kita tak boleh nak buktikan hudud, maka orang yang dituduh hudud tersebut ataupun orang yang bakal dituduh hudud tersebut boleh disabitkan atas kesalahan takzir. Tapi hukumannya lebih rendah. Hukumannya tak sama dengan hudud. Tapi ada juga hukuman takzir yang sama ataupun melebihi hudud. Itu satu jurisprudensi yang lain. Saya tak nak bincang pada malam ini. Satu perkara itu akan jadi 1 jam 2 jam, saya tak boleh tak selesai nak bercakap tentang itu pula nanti. Jadi tak betul kalau kita katakan oleh kerana pembuktiannya terlalu tinggi, maka orang yang yang suka melakukan kesalahan hudud dan sebagainya akan bebas. Dia akan berlindung di bawah pembuktian yang tinggi untuk ini, dan dia akan melakukan kesalahan bila-bila masa, dan orang nak tuduh dia berzina dan sebagainya kena qazaf pula sebab tak boleh bawa saksi.
dia bebas. Itu tak betul sebenarnya. Sebab dalam konsep undang-undang jenayah syariah itu ada dikatakan kalau seorang itu tak boleh disabitkan, hakim itu tak boleh menyabitkan seorang itu dalam kes hudud, maka dia boleh disabitkan di dalam kes-kes takzir dengan syarat pemerintah telah menetapkan itu adalah kesalahan hukuman dan sebagainya. Ini perkara yang penting bagi saya, kita perlu tahu, sebab selalu saya dapat soalan-soalan, kalau hudud dilaksanakan maka penjenayah datang banyak ke Malaysia dan sebagainya. Ini perkara orang yang tidak faham tentang apa konsep yang kita nak laksanakan. Mungkin kita tak boleh nak salahkan mereka sebab kita tidak beri ruang dan peluang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep hudud. Dan ini kita cakap tentang hudud, pancung. Hudud, pancung pun tak betul sebenarnya, potong tangan. Hudud, rejam. Dan itu yang diwar-warkan, digembar-gemburkan kepada kita. Tetapi nak pergi kepada potong tangan tersebut, nak pergi kepada rejam, nak pergi kepada kesalahan hukuman-hukuman hukubah itu sendiri, bagaimana dari segi pembuktiannya, dari segi syahadahnya, keterangan dia bagaimana. Dan keterangan dalam undang-undang keterangan Islam, ia amat berbeza daripada undang-undang keterangan di dalam civil. Dia, kalau nak beri syahadah, dia ada yang dikatakan sebagai syahadah, dia ada yang dikatakan sebagai bayinah. Bayinah ini kurang sikitlah pembuktiannya. Syahadah ini adalah seorang itu pergi ke mahkamah, mengaku dengan perkataan-perkataan yang tertentu, asyhadu dengan nama Allah dan sebagainya, dan dia telah dipastikan seorang yang mempunyai karakter yang baik, yang adil. Kalau hakim itu tak percaya kepada orang yang beri keterangan di mahkamah dalam kes-kes hudud syahadah ini, hakim ini boleh membuat satu siasatan rahsia terhadap saksi-saksi tersebut. Dia boleh buat surat, dia suruh tengok orang ni bagaimana, sembahyang subuh dekat mana, masjid ke dekat rumah, ataupun tak sembahyang langsung. Dia menipu ke tak, dia dealings dia dengan orang lain, dengan ibad ataupun hamba-hamba yang lain bagaimana. Adakah hubungan dia dengan Allah macam mana. Dan laporan akan diberikan kepada hakim yang mendengar kes tersebut. Kalau hakim ni tak puas hati, proses ini dinamakan tazkiyatus syuhud. Kalau hakim itu tidak berpuas hati bahawa saksi ini adalah saksi yang adil, maka keterangan dia ditolak. 4 orang nak bawa. Bolehkah pada ketika ini, saya tak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapatkan seorang yang adil, yang tidak lazim melakukan dosa-dosa kecil dan tidak pernah tidak melakukan dosa besar. Susah nak dapat. Jadi falsafahnya ialah undang-undang jenayah syariah ini, hukumannya yang dijatuhkan itu memang agak keras. Tetapi tujuan undang-undang jenayah syariah bukanlah menghukum, tetapi mendidik, sebagai deterrent, sebagai penghalang kepada orang yang melakukan itu dan juga kepada orang awam. Bukan untuk menghukum, sebab hukuman pembuktiannya terlalu tinggi. Seolah-olah amat mustahil kita nak laksanakan hukuman hudud itu di Malaysia dan juga di mana-mana yang melaksanakan hukuman hudud. Tetapi alternatif lain itu sebagai takzir dan sebagainya ada. Jadi mungkin kita khawatir ataupun diwar-warkan dengan di negara lain, di Arab Saudi, di Pakistan dan sebagainya, bagaimana yang kita dakwa orang tersebut tidak bersalah tetapi dilaksanakan hukuman hudud dan sebagainya. Itu mungkin kita tak tahu fakta-fakta kes dan sebagainya. Mungkin juga hukuman-hukuman yang dilaksanakan mungkin juga tidak Islamik, kita tidak tahu. Sebab banyak dicampur adukkan dengan adat-adat. Banyak dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang dikatakan sebagai perkara agama, tetapi sebenarnya bukan perkara agama. Ini yang kita selalu terkeliru antara adat dan ibadat. Kita anggap ia satu ibadat, tetapi sebenarnya ia adalah satu adat sahaja.
Perkara-perkara ini kita kena tengok. Dan saya yakin Malaysia dalam banyak keadaan dalam among negara-negara Islam, Malaysia mendahului. Ya. Dari segi perbankan Islam, dari segi ekonomi, dari segi tabung haji dan sebagainya. Kita banyak mendahului negara-negara Islam yang lain. Hatta negara-negara Arab pun jauh di belakang kita. Kalau kita melaksanakan hudud, saya yakin kita akan dapat melaksanakan hudud, kisas dan juga ta'zir ini dalam konteks Islam itu sendiri, mengikut ajaran Islam itu sendiri. Kita tak perlu nak tengok negara-negara lain, kita perlu tengok Quran, hadis, sunnah dan ijma' ulama dan sebagainya, sumber-sumber hukum yang ada. Kerana saya yakin di Malaysia sendiri kita banyak ulama-ulama yang alim, yang begitu mahir dalam hukuman-hukuman, ukubah ini, dalam bidang pembuktian, keterangan, dan dari segi tata cara, macam mana nak potong dan sebagainya, potong tangan dan sebagainya. Itu saya yakin kita mempunyai pakar-pakar dan kita boleh menjadi model kepada negara-negara Islam yang lain dalam melaksanakan undang-undang jenayah syariah itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kita dapat memahamkan apa benda yang telah disampaikan oleh Datuk bahawa perundangan hudud ini bukan saja hudud, kita ada hudud kisah dan ta'zir, yang mana hudud ini merupakan had yang telah ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Yang macam contohnya kita sudah ada curi dan sarikah, hukumannya dipotong, zina dikenakan, sebat dan sebagainya. Manakala kisah ni merupakan pembalasan, yang mana kalau pukul dibalas pukul dan sebagainya. Dan selanjutnya ta'zir merupakan hukuman selain daripada hudud dan kisas. Jadi kita boleh faham mudah. Dan dapat juga disimpulkan bahawa beban pembuktian jenayah syariah ini adalah lebih tinggi daripada jenayah sivil, yang mana Datuk ada menyebut beyond any shadow of doubt ataupun yakin, ya. Dan juga kalau kita tengok dari sivil, beban pembuktian jenayahnya adalah beyond reasonable doubt. Maksudnya dengan keraguan munasabah, berbeza dengan syariah yang tidak ada sebarang keraguan. Jadi boleh juga disimpulkan bahawa hukuman syariah ni agak berat, keras, walaupun bagaimanapun untuk membuktikannya juga sangat susah. Jadi dia lebih bersifat untuk pengajaran dan juga deterrence. Ini merupakan intipati yang telah disampaikan oleh Datuk Zainul.